Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kana sallallahu qasira wa lizalik qila inna syamsan nahar taghrubu bil lail wa syamsul qulub laysat taghibu. Dan kerana itulah dikata orang bahawasanya matahari siang masuk ia pada malam, dan matahari hati tiada ia gaib. Dan inilah umpama daripada keadaan falaki. Falak itulah peredaran bulan bintang semua. Mana dia ada masuk, ada terbit dan ada terbenam. Ada zahir dan dia ada tersembunyi. Bagi keadaan insan, maka bahawasanya matahari falak itu gaib, ya. Matahari yang hari-hari kita lihat, ya, yang mana itu ada putaran bergerak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah ditaksiskan oleh Tuhan. Lahir dia datanglah siang hari. Kalau dia ditutup, maka gelaplah kita. Itu di antara ayat Allah Ta'ala sebut nikmatnya, di antaranya matahari, iaitu siang hari. Qul in ja'alallahu laylan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bidhiya. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ja'alallahu laylan sarmadan ila yaumil qiyamah, kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ni berpanjangan sampai hari kiamat, man ilahun ghairullahu ya'ti bidya, maka mana ada Tuhan selain Allah yang boleh menukar ya malam kepada siang. Jadi nikmat di antara nikmat besar yang kebanyakan awamil muslimin tidak berapa memandang dia, iaitulah peredaran malam dan siang yang sangat besar. Pertukaran siang dan malam kepada siang adalah merupakan ayat al-manzurah, mana tanda-tanda kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat, yang manzurah, yang dapat dilihat dengan mata zahir kita. Maka sebagaimana terangnya zahir dengan terbitnya matahari yang zahir, begitu jugalah terbitnya matahari yang batin, ialah qalbil insan, yang diterangkan dengan nurul ma'rifah. Maka terang dia sebagaimana diterangkan langit bumi dengan pancaran cahaya matahari. Cuma cahaya matahari dia ada sakatan peredaran, sampai waktu masuk dia akan masuk hilang, gelap. Adapun syamsul qulub laisat taghibu, cahaya hati itu, matahari yang dalam qalbi, dia tidak tenggelam. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia kekal. Tapi dia makhluk Tuhan, dia ada asal. Dan nak bezakan bahawasanya besarnya, hebatnya satu suluhan rohani dengan matahari dalaman, telah cahaya makrifat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana itulah kata orang bahawasanya matahari siang masuk ia pada malam, dan matahari segala qalbi dipanggil syamsul qulub laisat taghibu, dia tidak gaib. Dan inilah umpama daripada keadaan falaki. Bagi keadaan insan, bahawasanya matahari falak, matahari yang kita nampak ni, gaib ia pada malam, dan gaibnya itu tertolaknya seperti demikian itu matahari. Maka wujudmu yang zahir, iaitulah segala hawasmu, gaib ia dalam malam, dan aib dan diamnya di bawah zat basyariah. Itulah hawas kita, panca indera kita yang lain. Bila malam dia senyap, dia tidur. Maka bila gaib matahari hawas, matahari luar ni, dan terbit matahari kulub, terbit matahari dalam, iaitulah pancaran nur makrifat yang dibukakan oleh Ta'ala. Dan sarair, segala sir-sir, ia adalah segala
nurul ma'rifah dan nurul tauhid. Ma'rifat yang kuat yang diserupakan dengan nur, pada pihak dia menerangkan sehingga dapatlah berjalan rohani manusia itu dengan betul. Sebagaimana bila matahari terbit, dapatlah manusia itu berjalan menguruskan kehidupan dia dengan betul, sebab mereka dapat mengenal dengan sinaran cahaya. Begitu juga yang lebih besar lagi, cahaya nurul ma'rifah dan nurul tauhid, cahaya mentauhidkan Allah SWT. Dan itu atas bumi wujud, di atas kewujudan kita yang diserupakan macam bumi, pada pihak menyambut akan cahaya matahari. Itulah kewujudan kita menyambut akan cahaya makrifat dari Ta'ala. Maka terbit ia dengan nur Tuhannya, dan datanglah yang hak dan hilanglah yang batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'al haq, datanglah yang hak, apa dia? Al-ma'rifah. Maka tenggelamlah akan yang batil, ayul jahli. Dan kerana inilah dikata orang bahawasanya makna isimnya zahir, sengaja daripada nama Allah Ta'ala. Ismun minal asma', isim daripada segala nama-nama dia ialah az-zahir, itu nama Tuhan. Al-batin, nama dia juga, ya. Al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, itu semua maknanya adalah nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha hebat. Maka sengaja daripadanya isimnya zahirun, dan mengenalkan bagi ahli batin dengan isimnya batin, ya, dengan isimnya dan nama Tuhan al-batin, yang tersembunyi. Tapi dia juga yang zahir, semua tu ada milik ni. Zahir nisbah kepada kewujudan makhluk dengan wujud Tuhan, maka wujud Tuhan lebih zahir. Dan batin adalah asing menunduk, dia menutup supaya dia tidak dapat dilihat. La tudrikul absar wa hujukul absar wa latiful khabir. Kita tidak dapat melihat dia di dunia, sebalik dia yang melihat kita. Dan kerana inilah dikata orang bahawasanya makna isim zahir itu, apa maknanya? Yang tiada terbunyi wujudnya. La yakhfa wujudu, tidak sembunyi wujudnya. Baca terbunyi, kau makna tersembunyi, bukan terbunyi itu bunyi-bunyian kan. Terbunyi mana la yakhfa, tidak tersembunyi wujudnya, mana terang. Bila diadu dua hakikat, hakikat yang sebenarnya, wujud yang hakiki, wujudullah Ta'ala, dibandingkan dengan wujudul majaz, wujud sandar, ambil nama saja seluruh makhluk, maka ketiga itu kalau dibanding, tenggelam wujud makhluk, ya. Wujud makhluk akan tenggelam bila kalbi insan dibuka tajalli, akan memandang wujudillah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya masih lagi perasaan wujud makhluk, ya, itu menandakan kalbi dia telah tenggelam dengan khayalat zulmat, kegelapan, sehingga dikenal makhluk saja, Tuhan langsung tidak masuk dalam pandangan kalbi dia. Maka hitamlah kalbinya, kotorlah batinnya, jauhlah kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala wal a'yazubillah. Lepas tu dengan nisbah, ya, sebab tu ada 9 kaifah yang disebut oleh Imam Ta'ila Al-Sakandari kadasallahu sirrah, ya. Kaifah tasawwaru, dulu ada kan kaifah 9 ada tu. Macam mana kamu tidak, maknanya nampak lagi kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat, ya. Kaifa yahjubu wa huwa azhar, ya. Kaifa yahju, macam mana kamu boleh terhijab sedangkan dia maknanya yang terlebih terang, yang terlebih maknanya wujudnya lebih jelas daripada kewujudan makhluk yang lain. Itu semua telah dibahas 9 kaifat. Maknanya persoalan yang dikemukakan oleh arif billah itu
adalah merupakan apa? Perbezaan ma'rifat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba. Apabila ditajallikan ma'rifat yang sebenar kepada qalbi insan, maka akan berlakulah persoalan yang tersebut. Apa dia? Lenyap yang lain yang dinampak adalah wujudan Allah yang hakiki. Wujudlah sebaliknya, apabila lenyap pandangan insan yang lalai tadi daripada Ta'ala, maka tergelaplah pandangan batin dia. Kalau dibukakan dengan dia, tenggelamnya dia tak boleh berhimpun dulu. Ibarat siang dengan malam. Bila datang siang, hilang malam. Bila datang malam, hilang siang. Begitulah apabila dibukakan nur ma'rifat kepada kalbi insan, terang menerang dia zahir memandang kebesaran Tuhan, maka keperasaan daripada makhluk lenyap. Berkata anta ma'al akwan ma lam tusyahid al muqawwin. Kamu bersama akwan, mana diikat dengan makhluk, dilekakan dengan makhluk, terhijab dengan makhluk. Di mana antal ma'al akwan ma lam tusyahid al muqawwin, selama dia tidak musyahadah akan al muqawwin. Tapi bila dia musyahadahkan, dibukakan kalbi dia, maka tenggelam pula, makhluk akan tenggelam. Itu maksud dia berlawan dulu. Allah, ini lawan saya dah boleh panggil dit, benda tak boleh berhimpun. Kaifa yashku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'ati. Macam mana hati kamu nak percaya sedangkan rupa makhluk terdekat dalam kalbi? Makhluk yang dirasakan besar, yang diwahamkan seolah boleh memberi mudarat dan manfaat, itu semua benda yang mengotorkan kalbi. Tapi bila benda ni disucikan dengan dia taubat, istighfar, riyadah, mujahadah, dan membanyakkan akan zikrullah dengan kafiat cara zahir dan batin dia, maka bersihlah kalbi. Bila kalbi itu bersih, maka dia pusing balik kesedaran hati dia dengan Tuhan pula, tadi berbalik. Allah. Maka apabila gaib matahari hawas, matahari zahir, dan terbit matahari kulub, dan sarair, dan segala nurul ma'rifah dan tauhid atas bumi wujud ni, semua kalam-kalam digunakan kalam isti'arah tadi. Maka terbit ia daripada nur Tuhannya, dan datanglah yang hak dan hilanglah yang batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Datanglah mana pancaran nur makrifat yang terang menghadap arif kepada Ta'ala, maka tenggelam yang batil, itulah wujud makhluk selain Ta'ala. Maka Allah SWT mengenalkan akan ahli zahir dengan isimnya zahir, dan mengenalkan bagi ahli batin dengan isimnya al-batin. Dua-dua itu nama Tuhan. Mana kita kenal zahir ni pun dengan sebab Allah SWT yang memberi kenal nama dia, mentajalikan nama dia az-zahir. Dan kerana inilah dikata orang bahawasanya makna isim zahir yang tiada terbunyi wujudnya, mana tidak tersembunyi kewujudan yang terang nyata bagi ahli basair, orang yang hidup mata hati. Atas yang fikirkan asar, iaitulah kudratnya. Asar mana kesan kudratillah. Sebab semua ni kita dipanggil asar. Asar apa makna? Kesan daripada ta'aluk ilmu Tuhan, ta'aluk iradah Tuhan, ta'aluk iaitulah kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang jatuh juga ta'aluk inkishaf ilmu, inkishaf sama'an basar, mana sifat ma'ani, semua ada. Mana tajalli dia terang pada kewujudan segala makhluk, termasuklah pada diri kita yang kerdil ini. Jadi kita dipanggil asar, Allah Ta'ala dipanggil mu'assir, mana yang memberi kesan. Sebab kesan-kesan kejadian Allah Ta'ala tadi adalah semua makhluk, termasuk diri kita. Habis. Dan menyungguh-nyungguh nazar dalam segala ajaib, dalam segala ajaib malakutnya, alamil ghaib, alamil malakut, alam malaikat, alam ruh. Semua tu Tuan buka lagi. Telah Tuan tayangkan akan kebesaran dan keagungan. Sebab kita tutup pandangan idrak kalbi kita, keperasaan kalbi kepada alamil mulki. Alam mulki ni alam yang kita ada, alam zahir ni. Maka akan terbuka lah alamil malakut. Dan bila dia tutup
kepasanan pada alam melakut, dia akan naik kepada alamil jabarut dan seterusnya. Itu mana peringkat-peringkat pengenalan insan. Jadi nakkan ialah tasbiyah. Dia suci, diangkat lagi. Dia sucikan lagi, itu diangkat. Allah. Dan kerana inilah dikata orang bahawa makna isim zahir, iaitu tiada terbunyi wujudnya, mana terang menerang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dipandang dengan mata dalaman atau fikiran. Itulah asar kesan kudratnya. Dan menyungguh-nyungguh nazar dalam segala ajaib malakutnya. Dan makna isim yang batin pula terhijab daripada segala penglihatan alam dengan segala rahsia. Ya, semua rahsia itu Tuhan tutup. Jadi dia terbatin. Itu maknanya hak dia. Dia yang menzahirkan, dia juga yang menutup. Faedatun, satu faedah ketahui olehmu bahawasanya awal maqam itu ialah sabrun. Awal maqam nisbah seseorang tadi nak berjalan kepada Tuhan, dia kena sabar sebab ujian akan datang. Man kana fi dinihi sulbah istadda bala'u. Lagi kuat kita berpegang kepada Allah Ta'ala, lagi kuat ujian. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tum masalul ladzina min qablihim masadhumul ba'sa wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu minkum mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya, manusia akan digegar dengan ujian sehingga berkata Rasul dan orang beriman, mata nasrullah, bila lagi datang pertolongan Tuhan. Bermakna apa? Dahsyat dia punya ujian. Ya. Ala inna nasrullahi qarib. Sungguhnya bantuan Tuhan dekat dia. Tuhan nak jadi sekelip mata. Ya, semua dia lambat tu takhir ada hikmat-hikmat untuk menguji dan mengangkat martabat insan. Bahkan keadaan dia lagi kuat kita berpegang, lagi diangkat tinggi ujian insan. Maka oleh kerana itu dia kena sabar. Sabar dalam mengerjakan taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar indal masaib, ketika diuji dengan musibah demi musibah, bala dan ujian. Itu awal maqam. Atas yang dikendaki oleh Allah Ta'ala, dan pertengahannya reda. Pertengahan dia duduk makam reda, sebab reda lebih tinggi daripada sabar. Sabar ini menahan, dan di ibadat tu rasa berat. Kalau dah makam reda, di ibadat rasa sedap. Ya, baru dah kenal Tuhan dia dengan dekat. Dan pertengahan dia reda pada yang dikehendakinya Allah Ta'ala. Ya, di sabab peringkat tahqiq reda bila talazzus bil balayat. At-talazzus bil balayat tahaqqukum birridha. Berlazat dengan bala, berlazat dengan ujian. Tuhan bagi dia sakit, seronok tuan. Bentar jumpa orang sakit dia seronok. Ya, kita pergi ziarah kat hospital, mulut dia keluar apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada jumpa tuan. Dia mengerang banyak tuan. Ya, mulut dia akan keluar kalam Alhamdulillah albasani libasal awliya. Terada puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan akan hamba ini pakaian wali-wali, pakaian kekasih. Sakit, demam apa semua tu tuan-tuan, ujian, susah apa semua, itu semua sarungan pakaian istimewa. Ya, pakaian istimewa para wali-wali ialah tu dia. Sakit. Kita pula takut sakit benda ni. Ya. Takut sebab apa? Takut padam. Bila padam, jawab dia apa? Luputlah nikmat dunia. Habis di sana kalau padam dalam tu lagi bahaya, luput nikmat akhirat. Padam kalbi, roh kita punya sinaran, habis tak nampak jalan akhirat. Sesat di dunia akhirat wala inzallah. Ya. Pada aulia dia duduk makam tuan ni. Sentiasa Allah. Lebih tinggi lagi dia taslim. Dia taslim. Ya, dia serah habis. Tak ada masalah bagi dia. Orang yang ahlillah, jiwa dia sentiasa tenang sebab dia karam dengan Tuhan dia. Bila karam dengan Tuhan dia taslim. Ya, Tuhan nak letak anda pun tak apa. Kalau orang benar-benar kasih kepada seseorang, apa saja kekasih dia buat, dia komen tak? Tak ada. Ya. Dia bernikah, kena pula yang mak dia cari tu kena dengan sesuai nak dia. Cantiknya, kan. Dia minat sungguh. Memang jatuh hati betul dengan isteri dia tadi. Apa saja isteri buat, dia komen tak?
Dia tak komen. Masak nasi lembik bagus, beras apa pun kau pakai. Bila masak nasi angin, oh bau sedap, bau beras ni. Rupa nasi angin. Sebab apa? Dia dah jatuh hub kasih. Cuba tak ada kasih, dia komen ni dan itu tanda bila seorang tu kenal Tuhan, dikasih Tuhan, no comment. Sehingga ada adal man'u ainul ata. Ya, bala tidak rasa lazat. Ini pakaian wali-wali dan kita ni bila bala rasa semuanya takut, sakit apa semua, sebab apa? Sebab kita belum masuk lain dia orang. Kita belum dapat mahabbah yang kuat dengan Tuhan. Bila mahabbah kuat dengan Tuhan, dia selesa. Sampai dia kata apa? At-talazzuz bil balayat, bernikmat dengan bala. Ya, itu tahaqququm birridha, mantap di dalam makam ridha. Seseorang terkemas dalam makam ridha, dia boleh berseronok dengan bala. Sebab apa? Sebab ukuran dia bukan mata luar, dia ukur dengan mata dalam. Mata luar mengikut nafsu, wah cantik, sedap, lenak tu. Adapun mata dalam dia pandang sani', mujid, ya huwallahu ta'ala. Jadi mak dalam benda tu lagi dekat dengan Tuhan. Bila Tuhan janjikan satu hari seorang demam, pahala dia pun kan setahun pahala. 2 hari dia demam dalam hadis dia, 2 tahun pahala solid tu. 3 hari dia demam dia 70 tahun pahala dia dapat. Ya, umur kita belum sampai 70. Kita buat ibadat ni belum confirm, ada yang Tuhan terima, mungkin ada yang dia reject balik. Tapi yang dibagi ni solid, kemas 70 tahun, hanya 3 hari dia demam kan. Maka memandangkan benda yang demikian, hati dia merasa seronok. Macam dia orang lah tuan-tuan, dia kerja menjual anak kan, tapi dipandangkan gaji besar kan, dia sanggup buat kerja tu berat-berat, buat gaji sebulan 40,000. Dia lanyak sebulan, satu hari gaji dia berapa kan? Satu hari gaji 2,000 kan, sebulan 60,000 kan. Dia punya berat kerja tu tak rasa ringan, dia tak rasa berat lah. Dia buat siang malam dia bekerja bersanggut. Sebab apa? Dia nampak tu, dia nampak upah yang mahal tadi. Maka mana hebat kurniaan ganjaran yang diberi Allah daripada upah manusia. Sebab tu dia kena ni, dia tak ada apa kan. Sehingga dia faham betul-betul cantik iman dia tadi. Dia bertukar bala yang orang rasa sakit, dia rasa nikmat. Takkan pelik. Tu benda pelik. Sebab tu para awliya dia dapat benda apa? Benda pelik. Sebab kelakuan dia pun dah tak sama dengan orang. Sebab apa? Sebab pancaran nur marifat dia terang. Nur marifat dia terang sebab apa? Dia banyak zikrullah lah. Zikir dia nur, makin terang, makin kenal dia akan Allah Ta'ala. Ya. Dan kena inilah dikata orang bahawa makna isimnya zahir tu, yang tiada terbunyi wujudnya atas fikirkan asar kudratnya. Mata sembunyi asar kudrat Tuhan yang terang pada dia, dan menyungguh-nyungguh nazar dia kepada ajaib malakut. Dia bukakan alam malakut iman dan kebesaran. Dan mana isimnya batin pula, terhijab daripada segala penglihatan alam dengan segala rahsia. Maksud segala sir Tuhan tu ditutup, itu batin. Faidatan ketahui olehmu bahawa makam ini makan sabar dikendaki Allah SWT di pertengahan, dan reda pada kehendaknya. Pertengahan tu reda, ya. Dan akhirnya apa? Adalah engkau kepada yang dikendaki. Ya, akhirnya mana? Ma'allah, kun ma'allah tarallah ma'at. Dia duduk dalam makam ma'iyah, dia berserta dengan Tuhan ni di mana saja, ya, di mana saja dia bergerak, dia berjalan di ma'allah. Sebab apa dia dapat situ? Sebab Tuhan sudah kasih akan dia. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ah allazi yasma'u ila akhir. Bila aku kasih dia, akulah pendengarnya. Maksud dia mendengar dengan aku. Mana Tuhan dah bukakan kasyaf kalbi dia, dia mendengar tu dia rasa dari Tuhan, dia bercakap tu dia rasa dari Tuhan. Dia bukan fikir tuan. Fikir bagian syariat, dia fikir baru nampak. Dia kadang-kadang banyak lalai, tapi ini pakaian dia peringkat daruri. Ya, pancaran nur yang Tuhan jempak ke dalam kalbi sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja keras yang dibuat. Apa kerja keras dia? Dia banyak zikir, dia banyak kawal pandangan dalam dia tadi, dan mohon pertolongan Tuhan supaya dia mukasyafahkan. Dia Tuhan bukakan, pum, meletup. Maka dia dengan Tuhan. Ketiga itu tak ada apa tuan, dia dah masuk istana. Ya, dia dah jumpa sultan tuan ni. Ya, ini apa ni? Istana makrifat, raja segala raja huwallahu ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Dapat tu tenang tuan. Ya.
dapat ni telah nikmat sebenar-benar dalam dunia. Wa itmamun naim bil nazar ila wajhil karim. Nikmat pada besar bila dibuka kalbi kita dapat menghadap, diizin kita masuk dalam hadrah, ya, maqamul hadrah, ma'rifah yang sebenar dengan Tuhan. Siapa-siapa boleh masuk, siapa-siapa boleh masuk kalau diizin. Perempat penyamun pun ditarik jadi wali. Ya, yang ditutup makam Nabi Rasul tu tak ada lah. La Nabi abak ni, tak ada Nabi selepas aku, Nabi kata. Ada pun makamul wilayah, ya, siapa-siapa boleh masuk dikendaki oleh Allah Ta'ala. Maka orang dikendaki Tuhan lazimnya ialah orang yang taat kepada dia, yang ikhlas kepada dia, yang membesarkan akan dia, yang kasih akan dia, yang sentiasa rindu akan dia. Orang ni layak ditarik. Tapi kalau dia nak tarik yang tu pun boleh juga, tu hak dia. Tapi kebiasaan berlakunya bila ada sebab-sebab didahulukan, dibagilah. Ya. Sebab tu lah bina dalam, jaga dalam kita bila cantik, ya, pakaian dalam kita tu cantik kemas, insya-Allah kita akan diundang oleh Allah Taala. Ya, dapat undangan dari Tuhan ni. Apa undangan dia? Masuk dalam hadrah dia, makrifat yang khasah. Itu satu kurniaan panggilan Tuhan panggil. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang. Ya, nafsu asal dia gelisah kan. Khuliqal insanu khalu'ah iza massahul khairu manu'ah wa iza massahul syarru jazu'ah illal musallin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dijadikan manusia terperangai dia keluh kesah, tidak ada mutmainah, tidak tenteram. Bila kena akan dia kesenangan, kemewahan, kekayaan, manu'ah, dia jadi bakhil. Nah, infak tu kami sayang ni. Apa dia teruk sekali, zakat pun dia tak keluar. Wa iza masyahu, apabila menesyar kejahatan, ya, khalu'ah, dia mengelabah. Tuhan bagi dia nikmat, dia tak kata syukur. Tuhan uji dia sikit, dia berpusing. Sebab apa tu? Kalbi dia rosak. Qalbi dia rosak. Ya, siapa dia yang tak rosak? Illal musallin, melainkan orang yang semayang, alladzina hum fi salatihim khashu'un. Itu natijah khusyuk dalam semayang. Bila qalbi dia betul menghadap Tuhan, dia akan bawa keluar. Jiwa dia tenteram, tenang, dan Tuhan beri pun dia tak babas, Tuhan tarik pun dia tak babas. Itu di antara arif billah. Maka duduk dalam taraf ini dia dapat jemputan dari Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Ini dia panggil jalan kembali. Tuhan panggil tu irji'i, ya, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan reda dan ridai. Kemudian padkhuli fi ibadi, masuklah dalam kalangan hamba-Ku. Sini panggil ulama kata abdun litaksis. Mana hamba bukan hamba sebarang, hamba yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala pilih. Kemudian wadkhuli jannati, masuklah dalam syurga-Ku. Syurga ada berapa? Dua. Akhirat satu tu maklum. Yang dicari sekali lagi sini syurga yang kita cari. Jannatul ma'rifah. Syurga ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Jadi bila dibersihkan hati dia tadi jadi tenang, dan ketenangan hati datang daripada mana? Zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan zikir? Apa makna zikir? Sebut apa makna zikir? Hudurul qalbi ma'allah. Jangan dizikir kat lisan dan bila terkejut tanpa kalam. Qalbi itu menghadap, sir dia tawajuh, ya, dan segala haqaiq dia menghadap kepada Ta'ala. Maka kalau itu dia letak betul, Quran jamin tetap dia akan tenang. Lepas tu dia masuk lain mutmainnah, maka dipanggil dia masuk dalam ma'rifat yang khassah. Dia masuk dalam ma'rifat yang khassah, habis dia lebur segala yang lain. Maka dia dengan Tuhan. Setiap saat dia dengan Tuhan dia. Ya. Duduk, berdiri, bangun dengan Tuhan. Qiyam, ya. Dia zikir dengan Tuhan kebintan, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Alladzina yazkurunallah. Orang yang berzikir, yang musyahadah, yang murakabah, yang karam dengan Tuhan dia. Dalam keadaan dia berdiri. Ya, alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim. Ay ala fi kulli ahwalin. Semua akhwal dia dengan Tuhannya. Baik, dia jadi orang jemputan Tuhan. Allahumma ja'alna minhum. Syarat dia pun Tuhan, bersihkan dalam. Itu je. Tak ada benda lain.
Nak masuk istana sultan mana boleh masuk kotor, kena bersih. Ya, ni raja segala raja ialah Allah SWT yang dilihat ialah dalam kita ni, qalbi. Sebab tu dia kena terangkan betul-betul sampai dia dapat pancaran Syamsul Ma'arif, dia dapat Syamsul Qulub, ya, cahaya matahari qalbi tu pun diberikan oleh Ta'ala. Dengan syarat kata kosong je lah. Farriq galbak minal aghyar, maka yamla'hum bil ma'arif wal asrar. Kosongkan qalbi kamu selain dari Allah, maka Tuhan akan pancar ma'arif, ma'rifat dan asrar akan dibuka. Confirm Tuhan buka ni perjanjian ni. Ya, masalah kita kosong atau tidak. Qalbi dan jasad tak apa, kan disilap faham lah. Kosong tu kita ambil dulu, kita ambil makan, tidak bukan macam tu atau ni. Jasad macam biasa kan. Jasad kita ni kita kawal dia dengan syariat yang zahir. Ilmu fiqh ada siap. Ada yang kita bincang ni syariat dalam. Ya, sebab dia yang akan menjangkau pergi naik alamil malakut, alamil jabarut untuk tajalli makrifat dengan Allah Ta'ala. Maka bersihkan dia betul-betul, cinta betul-betul dengan dia, mahabbah, rindu yang menggila dengan dia, dan dia akan buka. Ya. Kita nak makrifat dengan Tuhan, tapi kita tanya dalam hati kamu apa ada? Adakah Tuhan mendapat tempat dalam kalbi kamu? Kalau Allah Ta'ala tidak dapat tempat dalam kalbi kamu, dalam sir kamu, ruh kamu, macam mana kamu nak makrifat dengan dia? Kita letak dalam kalbi kita apa? Dunia yang mendapat tempat dalam kalbi kita. Habislah kotor, berkeladak kalbi. Maka orang tu tak layak dia masuk dalam jannatul ma'rifah. Kita akan dapat jemputan surat Tuhan tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dia tak akan dapat kalau Tuhan tidak ada tempat dalam hati dia. Ya. Maka dalam hati kita tempatkan dia je. Tu yang Syekh Abdul Qadir Jailani kata apa? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati ku melainkan dia je. Baru dia layak. Ya, Tuhan tengok cantik, ya, jiwa dia mesra dengan Tuhan, maka dipanggil. Dia akan dikurniakan dengan berbagai-bagai kurniaan. Jadi senjata besar dia pun Tuhan, farriq qalbak, kosongkan kalbi kita tu daripada yang lain, sentiasa menghadap walaupun jasad kita sedang berdepan dengan makhluk. Ya, sebab latihan zikir bila ditamkin tak ada masalah, dia dah mantap je, dia berbual dengan makhluk, dia hati dia dengan Tuhan. Ya, guru bagi imam, guru tariqah, jalan tarekat bagi Imam Syafi'i, siapa dia guru? Dan Imam Syafi'i guru tarekat, siapa dia? Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Ya, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Ada orang tanya, habis imam-imam mazhab tu ada tarekat ke? Ada tu, tak tahu lah. Imam Syafi'i guru siapa? Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi dia punya karamat, dia tunjuk berlorong Kaabah tadi. Dan kita ni kan kuku kiblat sengit. Kan dah ganti kapit. Kedai kapit banyak apa duit. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi bila orang ihtilaf kata sini, orang ni kata sini Kaabah, sini kiblat, dia tunjuk tuan Kaabah dia tunjuk je berlorong, nampak tu senyap dia. Ya, para aulia dia punya kerja dia selesai masalah. Suruh orang tak balas, nampak berlorong kat lepas. Apa di antara kalam dalam pembahasan kita, Syekh Ma'ruf Qarhi kata apa? Aku mengajar muridku 40 tahun. Menyangka ia bahawa aku menghadap dengan dia. Tak ada, kata. Zahirku saja menghadap dia, rohaniku sentiasa dengan kekasih. Ya, dia boleh buat kerja satu masa dua kerja. Kita ada tak satu masa kita buat dua kerja? Ada. Bila hati tadi dia pergi pada peringkat ghalabah, ghalabatul syuhud, dia berlaku, dia boleh buat benda tu. Keasyikan penting kan, hati tu. Seorang dia bekerja membuka ladang sawah padi, kan? Sedang dia bekerja padi, semalam dia dapat tangkap 5 ekor ikan haruan. Dia paling suka sekali masak apa dan lemak, daun apa masuk, daun limau. Kan meleleh air liur ni. Dia tengah kerja ni kat sawah ni, angkat gumpuk, sisik batas, orang rumah dia masakkan lauk. Ya, bila tengah hari ni kan, kejap lagi dia nampak anak dibawa macam dan anak dibawa bekal makan. Wah, dia nampak sini jalan, hati kat sana. Ya, sini kat tangan dia berjalan buat kerja, tapi hati dekat sana. Wah, dah meleleh air liur. Ya, meleleh air liur dia. Begitulah aulia, meleleh air liur rohani dia. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sebut dia nama Tuhan, pum, gegar dalam dan.
Itu di antara sedikit misal lah tuan itu kita dengan apa kan, dengan makan nasi dengan lauk itu pun dah berlaku satu masa dua keadaan berlaku. Apa hal kita nak cerita arif billah dengan Tuhan. Tuhan dia kata aku mengajar kamu hati aku tempat lain, kalbi ku dengan dia, bahkan tidak pernah putus. Ya, dulu kita tengok satu orang wali kita apa, anak murid dia wali, guru dia pun wali besar kan. Tiap-tiap adab dia, tiap-tiap minggu dia berziarah mursyid dia, guru dia kan. Maka guru dia kata apa, ziarah kamu kepada aku dalam seminggu ni tiap-tiap hari Jumaat tu, kalau ada antara Jumaat dengan Jumaat kamu lupakan Allah satu saat aja, maka ziarah kau tak ada makna tu. Apa makna kan? Dia orang full time, setiap nafas fi kulli lamhatin wa nafasin, itulah dia. Tiap-tiap lamha ke depan mata dia, tiap-tiap nafas dia dengan Allah. Ya, dia tak putus. Kita pula pelik, tiap-tiap nafas turun naik dengan makhluk. Terutama makhluk yang digesik tu. Tu jangan buat pasal tu, menangkap tu sebut. Yang digesik. Orang tarik zikir dia gesik ni. Ya. Allah, 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 dia RM, RM ada dalam perut dia. Mana nur nak masuk kan? Sebut ini aku menangkap kan. Malam kan jangan tidur ada projek besar, orang nak bagi duit berapa? Seorang 3 juta, 3J. Dia tak tidur kan. Tapi kalau malam dalam hadis sahih kata 1/3 akhir malam pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka tu hadis sahih. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala buka pintu langit, dia tutup kepala dengan bantal, dia tidur. Dia tidur. Apa panggil tu? Biadab tuan. Kalau Sultan Raja buka pintu masuk, dia pusing buat lain tuan. Orang kata ni apa budak. Orang panggil masuk, dibuka pintu langit. Ya, itu dalam hadis sahih tu kan. 1/3 akhir malam. Start daripada berapa? Pukul 3 tu. 3 ke 4 tu. Putihat Abu Sama dibuka. Tidak ada siapa berdoa melainkan diangkat doanya. Tidak ada siapa minta ampun melainkan diampun dosanya. Besar kan. Tapi oleh kerana kalbi dia gelap, apa dia buat dah. Kalau panggil duit, berdasuk dia datang. Tuhan panggil dia tak banyak. Ini punca apa? Kalbi tu mu'allak. Ya mughallakun bizunub. Ya, ditutup dengan gelap dosa. Sebab tu kita di awal-awal perjalanan ialah kena banyak taubat kepada Allah. Allah. Dan satu lagi sini disebut, ia adalah awal dia sabar dan dikendaki Allah Ta'ala. Apa saja Tuhan letak, kita duduk diam. Sebab tanda wa ma'rifat man arafallah kalla lisan. Siapa kenal Tuhan, kelu lidah dia. Apa makna kelu lidah? No comment. Ya, Tuhan letak dia sihat, alhamdulillah. Sakit pun alhamdulillah. Yastawiya indahu as-siha wal marad. Sama bagi dia sihat dengan sakit. Ya, senang dengan susah sama je. Itu tanda orang kenal Tuhan. Sebab apa kenal Tuhan sama? Sebab pengaruh hisia luar tak masuk dalam dia mumtalak, hati dia penuh dengan Allah Ta'ala. Sebab itu zikir jangan putus dan perkataan dia reda, dan akhirnya apa, dia kembali pada Tuhan balik, bahawa adalah engkau kepada yang dikendakinya. Ya, kepada yang dikendaki. Dia duduk makamil murad. Kita makam murid tak? Orang duduk murid, dia buat ibadat berat. Dia buat ibadat berat, dia yang nak, dia boleh nampak lagi clear marifat. Tapi kalau murad lain, murad mana majzub, orang yang Tuhan tarik, bila Tuhan tarik kalbi ke Tuhan, Masya Allah, dia dah berlazat dengan Tuhan. Ketika kita ibadat dia tentang ringan, dia suruh kita buat zikir 70,000 kan, menengung ni, lama bagi awliya 70,000 celah gigi dia. Dia zikir 70,000 tu celah gigi dia sekejap kan. Sebab apa? Ni dia sudah di murad. Batu doa Sidi Ibrahim Ar-Rashidi minta Allahumma ja'alni minal muradin. Ya, jadikan hamba ni golongan orang yang engkau kendaki. Yang Tuhan sebut dalam Quran, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Tuhan menarik akan orang dikendaki. Sebab tu bila dapat sentapan jazbah tarikan Nabi kan, dia akan dapat kenikmatan luar biasa. Tapi kalau tak ada jazbah, yang lain tarik itu. Apa tarik itu? Makhluk tarik itu. Kita nak biar Tuhan tarik itu. Doa malam-malam. Dalam semayang tu minta tu, tak apa kan? Untuk semayang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, minta satu tu pun tak apa besar dah. Ya Allah, tariklah kalbiku menghadap kepadamu. Cukup lah tu. Itu kalau dia tarik aja kalbi, dia punya lazat tu tadi tu. Ya, dapat tarikan daripada Ta'ala. Banyaklah jemputan dia dapat ni. Habis dia. Dan makam sabar itu bagi segala orang yang salik, dan makam rida bagi orang yang arif.
Dengan arifin, dia diam, dia reda apa yang kekasih dia lakukan atas diri dia, sebab dia tahu ma khalaqta haza batilan subhanak, Tuhan buat tu tak ada batil, semua ada hikmat dia. Dan makam ini ketiga itu makamil fana, bagi segala orang yang muhakkik. Orang yang muhakkik dia duduk dalam fana, mana lenyap makhluk daripada kalbi dia, dia berlazat dengan Tuhannya. Allahumma ja'alna minhum. Allah. Dan satu lagi, maka segala orang yang ahli salik ilmu yakin, dia duduk dalam ilmu yakin. Mana yakin dia dibina dengan ilmu zahir, dengan dalil tapi banyak lalai kan, dia baru yakin dengan ilmu. Ada pun orang yang ahli ma'rifah, dia duduk ainul yakin, mana makrifat dia dibina dengan ainul basirah, dalam dah terang. Dan orang yang ahli fana dipanggil haqqul yakin, mana lenyap makhluk daripada kalbi dia, ya, dia berlazat dengan Tuhan dia. Allahumma ja'alna minhum. Dan tambihun wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.